Di sebalik ketegasan, disiplin dan bunyi hentakan bat tentara yang memecah keheningan pagi, terdapat satu rahasia gelap yang jarang diceritakan di luar pagar kamp. Hutan tebal Malaysia bukan sekadar medan latihan fisikal untuk membina kekuatan, tetapi ia adalah rumah kepada entiti purba yang telah wujud jauh lebih lama daripada mana-mana batalion. Bagi rekrut baru, hutan adalah tempat ujian ketahanan mental. Namun bagi pegawai lama, mereka tahu bahwa hutan tidak pernah benar-benar kosong. Pangkat di bahu dan senjata canggih di tangan tidak bermakna apa-apa apabila berhadapan dengan tuan rumah yang tidak kelihatan dan tidak peduli dengan autoriti manusia. Ini bukan cerita dongeng untuk menakutkan anak kecil, tetapi himpunan pengalaman ngeri mereka yang pernah memakai uniform hijau dan menceroboh kawasan keras tanpa memberi salam. Apabila malam melabuhkan tirainya, latihan sebenar untuk terus hidup baru bermula. Kisah ini bermula dengan pengalaman ngeri seorang rekrut muda bernama Amir yang sedang menjalani fase akhir ujian ikhtiar hidup di sebuah sektor hutan simpan yang terpencil di pedalaman Perak. Jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi, waktu yang sering dikaitkan dengan kehadiran tenaga mistik, di mana tenaga manusia berada pada tahap paling lemah akibat keletihan melampau. Amir diarahkan untuk berkawal bersendirian di satu pos, sementara yang jaraknya beratus meter dari rekan-rekannya yang lain. Hutan di sekelilingnya gelap gelita, siluhala menelan segala cahaya. Hanya diterangi samar oleh sisa cahaya bulan yang tembus di celah kanopi pokok yang rapat. Pada mulanya, bunyi cengkerik dan unggas hutan menjadi teman setianya. Namun, secara tiba-tiba, segalanya menjadi sunyi sepi yang menakutkan. Kesunyian itu bukan tanda ketenangan malam. Sebaliknya, satu amaran jelas daripada alam bahwa ada sesuatu yang asing sedang melintas. Dalam keadaan mendesak dan pikiran yang kabur akibat mengantuk, Amir melakukan satu kesilapan mudah yang sering dipesan oleh orang tua supaya dielakkan ketika berada di dalam hutan. Tanpa berpikir panjang dan tanpa meminta izin seperti adat orang Melayu lama, dia melepaskan hajat kecilnya di pangkal sebuah pokok besar yang berakar banir, menyangka tiada sesiapa yang melihat perbuatannya di tengah kegelapan itu. Tidak lama selepas dia selesai dan kembali duduk bersandar, udara di sekeliling pos kawalan itu berubah serta-merta. Bau hutan yang asalnya hapak dengan bau tanah lembab dan daun reput tiba-tiba bertukar menjadi harum semerbak. Seakan-akan bau bunga kemboja yang baru gugur di tanah perkuburan. Amir Kuba menyedapkan hatinya bahwa itu mungkin bau pokok hutan yang sedang berbunga. Namun nalurinya sebagai manusia mula menghantar isyarat bahaya. Bulu romanya meremang kasar di bahagian tengkuk dan lengan. Satu tindak balas biologi yang memberitahu bahwa dia sedang diperhatikan dengan tajam dari arah atas, bukan dari tanah. Dia Kuba untuk kekal tenang di posisinya, memegang erat rival M4 yang sejuk sebagai sumber kekuatan, tetapi bunyi yang menyusul meruntuhkan segala semangat juangnya. Kedengaran bunyi seretan berat di atas daun kering, seolah-olah ada kain lusuh yang panjang ditarik perlahan-lahan mengelilingi pokok tempat dia bersandar tadi. Amir tahu itu bukan bunyi tapak kaki jurulatih yang Kuba menguji kewaspadaannya, dan ia juga bukan bunyi haiwan liar seperti babi hutan yang merodok tanah. Bunyi itu terlalu dekat, terlalu berat, tetapi tiada fisikal yang kelihatan pada aras matanya. Tekanan perasaan menjadi tidak tertanggung apabila Amir memberanikan diri untuk mendongak perlahan-lahan ke arah siling pokok, mencari punca rasa diperhatikan itu. Disitulah dia melihat sesuatu yang akan menghantuinya seumur hidup. Di celah dahan yang tinggi terdapat satu susuk tubuh yang amat tinggi dan kurus.
Warnanya seakan-akan kulit kayu yang gelap dan berlumut, sedang memeluk batang pokok itu dengan anggota badan yang luar biasa panjangnya. Wajah makhluk itu tidak jelas dalam kegelapan. Namun, Amir dapat merasakan renungan kosong yang penuh dengan kemarahan purba. Ia bukan hantu biasa, tetapi penunggu hutan yang murka kerana wilayahnya dicemari najis tanpa adab dan hormat. Keesokan harinya, Rakan setugas menemui Amir terbaring kaku di pangkal pokok tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Badannya panas membara, demam yang menyerang secara mengejut tanpa sebarang tanda jangkitan fisikal atau gigitan serangga. Mulutnya torkumat kamit, meracaukan perkataan yang tidak difahami, meminta ampun berkali-kali kepada sesuatu yang tidak wujud di mata kasar orang lain. Sarjan Platun yang berpengalaman terus mengenali tanda-tanda tersebut sebagai keteguran. Satu, akibat melanggar pantang larang di tempat orang, Amir terpaksa dikeluarkan dari latihan Serti Merta dan dihantar pulang, meninggalkan rekan-rekannya dengan persoalan yang menakutkan tentang apa sebenarnya yang menghuni hutan latihan mereka. Kejadian menimpa Amir ini hanyalah permulaan kepada gangguan yang lebih besar yang bakal menimpa seluruh Platun tidak lama lagi. Jika pengalaman Amir adalah satu amaran individu, kejadian yang menimpa Platun Delta membuktikan bahwa entiti di hutan ini tidak memilih mangsa dan mampu menyerang secara berkumpulan. Untuk fase latihan operasi khas, satu platun yang terdiri daripada 30 orang anggota telah diarahkan untuk menginap di sebuah blok penginapan. Usang yang dikenali sebagai Berek Z. Bangunan kayu separuh batu itu terletak jauh terasing di hujung camp, dikelilingi oleh semak samun dan pokok senatua yang dahan-dahannya meliut menutupi bumbung. Seolah-olah Cuba menyembunyikan bangunan itu dari pandangan dunia luar. Sebaik sahaja, bat mereka memijak lantai simento yang retak. Bau hapak yang tajam terus menusuk hidung, satu campuran bau kayu reput, kulat tebal, dan aroma hamis yang sukar dijelaskan. Seakan-akan bau binatang liar yang menanda kawasan. Pegawai atasan tidak pernah menceritakan sejarah sebenar Berek itu. Namun, kesan calar aneh pada dinding kayu dan tingkap nako yang dipaku mati dari luar sudah cukup untuk menceritakan bahwa tempat ini mempunyai masa silam yang gelap. Gangguan bermula pada malam kedua ketika keletihan fisikal para rekrut berada pada tahap maksimum. Semuanya bermula dengan bunyi guli yang bergolek di atas siling asbestos. Bunyi itu jelas dan berirama. Tak, tak, tak. Berhenti seketika sebelum bergolek semula ke arah bertentangan. Ia kedengaran seolah-olah ada sekumpulan kanak-kanak sedang bermain di ruang bumbung yang sempit dan gelap itu. Walaupun mustahil untuk sesiapa berada di sana tanpa meruntuhkan siling yang rapuh. Para rekrut yang Cuba melelapkan mata mula berasa gelisah. Namun gangguan itu segera bertukar menjadi sesuatu yang lebih agresif. Secara tiba-tiba katil-katil besi di hujung dormitori bergegar dengan kuat secara serentak, menghasilkan bunyi besi berlaga yang bingit dan menakutkan di tengah keheningan malam. Gegaran itu bukan berpunca daripada gempa bumi atau angin ribut, kerana ia hanya berlaku pada katil-katil tertentu. Seolah-olah ada tangan haib yang sedang menggoncangnya dengan penuh kemarahan. Suasana bertukar menjadi kuker-keser apabila kelibat seorang wanita berambut panjang dengan kain putih lusuh dilihat berdiri kaku di hujung koridor gelap, memandang tepat ke arah dormitori dengan renungan kosong. Kehadiran entiti itu membawa hawa sejuk yang luar biasa, membekukan keringat jantan para askar yang terlatih. Penunggu hutan di kawasan itu nampaknya murka dengan kehadiran ramai manusia yang bising
dan tidak menghormati ketenangan wilayahnya. Tanpa sebarang amaran, seorang anggota bernama Razak mula menjerit dengan suara yang garau dan kasar. Jauh berbeza daripada suara asalnya. Jeritan itu bukan jeritan kesakitan, tetapi satu tempikan kemarahan dalam bahasa yang tidak difahami. Razak yang fisikalnya kurus tiba-tiba memiliki tenaga luar biasa. Apabila dia mula mengamuk, membaling bantal, dan menendang loker besi sehingga remuk. 5 orang rakan sepasukan terpaksa menerkam untuk menahannya. Namun tubuh Razak keras seperti batu dan berat siuluala memikul beban beratus kilogram. Dia meronta-ronta dengan mata yang terbalik ke atas, hanya menampakkan mata putih yang mengerikan, sambil mulutnya berbuih. Di saat inilah segala pangkat dan autoriti manusia hilang nilainya. Sarjan Platun yang selama ini digeruni di padang kawat kelihatan pucat dan kaku, menyadari bahwa tempikan baris dan hukuman fisikal tidak berkesan terhadap musuh yang tidak berjasad. Prosedur operasi standar tentara tidak mempunyai manual untuk mengendalikan rasukan iblis, dan senjata api yang tersusun rapi di rak senjata menjadi tidak berguna. Kekalutan itu hanya reda apabila seorang kopral melaungkan azan sekuat hati, memecahkan dominasi suara Razak yang sedang meracau. Sebaik sahaja kalimat suci itu bergema, tubuh Razak menjadi lemah, serti-merta, dan dia rebah ke lantai, meninggalkan kesan psikologi mendalam kepada seluruh Platun yang tidak lagi memandang hutan dengan mata yang sama. Kisah-kisah ini menjadi peringatan keras bahwa hutan belantara dan kem-kem lama mempunyai tuan yang tidak kelihatan dan perlu dihormati. Keberanian memakai uniform celoreng dan memegang senjata canggih tidak bermakna. Kita boleh bersikap angkuh apabila menumpang di wilayah purba ini. Sempadan antara dunia manusia dan dunia haib di dalam hutan adalah senipis kulit bawang, dan ia boleh koyak bila-bila masa sahaja jika adab tidak dijaga. Hormatilah tuan rumah yang sebenar, atau bersedialah untuk menghadapi akibatnya. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe jika Anda berani mendengar lebih banyak kisah benar dari sisi gelap Nusantara.